Boleh kata 3 episod pertama ni aku sangat-sangat berpuas hati dengan projek High Council ni lah, dan sangat-sangat recommend untuk hampa tonton. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku Mak Don. Hari ni kita nak sembang tentang projek High Council. 28 Jun yang lalu tahun 2022 aku pernah update kat hampa satu berita tentang penggambaran sebuah siri antologi projek yang dah pun bermula. Sebelum ni tahun 2021 hampa mesti dah pernah saksikan kan satu drama siri bertajuk Projek Anchor SPM, dan kali ni depa buat keluar drama baru bertajuk Projek High Council. So kedua-dua drama ni ada projek di depan tu. Maksudnya ini bukanlah spin-off ataupun sequel, tapi dia antologi. Kiranya setiap musim, setiap season, mereka akan bawa cerita yang berlainan tone dan genre tapi berkisarkan satu benda yang sama. Macam lah ni kita boleh nampak kesamaan dia, iaitu tentang budak sekolah. Untuk High Council ni dia ada 10 episod, dicipta dan ditulis oleh Anwari Ashraf, diarahkan oleh Anwari Ashraf serta Zulaika Zakaria. Antara barisan pelakon untuk projek High Council kali ni adalah Nadir Nasar, Mirul Aiman, Amir Ahnaf, Dayan Trisha, Naim Daniel, Azhar Sulaiman, Aida Aris, Fadli Masud, Sazi Falak dan ramai lagi lah budak-budak sekolah yang lain. High Council ni dia mengisahkan tentang satu tradisi, satu kisah yang terjadi dekat sebuah sekolah berasrama penuh. Dia diangkat daripada kisah benar lah, berdasarkan kisah benar. Tapi kalau menurut bekas-bekas pelajar asrama yang dah mula cakap tentang High Council ni, mereka kata ada benda yang mereka ambil daripada sekolah-sekolah lain sama. Kiranya daripada sekolah asrama yang lain-lain gabungkan jadi satu kisah High Council ni lah, supaya ianya lebih menarik. So kesahihan tu kita tak tahu daripada sekolah mana yang wujud, tapi tradisi ni memang wujud. Ada bekas pelajar sekolah yang dah mengiyakan dan mengaku dari segi kewujudan High Council tu, dari segi kewujudan Kapla, dari segi terma-terma yang digunakan dalam drama projek High Council ni. Drama ni berkisahkan tentang Fakri dan Naim, dua adik-beradik yang terpisah, bergaduh sebelum ni, berjumpa balik dekat sekolah Kudrat, sekolah asrama yang berprestij tinggi. Tapi bila Fakri masuk dalam sekolah tu, dia baru sedar yang ada satu tradisi ni yang agak mengarut bagi dia. Budak sekolah ada ranking, ada hierarki, ada sebagainya. Jadi sebagai budak sekolah yang baru, panah baran, Fakri rasa macam benda ni mengarut dan dia cuba nak ubah. Dan untuk dia ubah benda tu, dia kena masuk pilihan raya High Council ni untuk menjadi Kapla High Council. So dekat situ dah bermula journey dia. Dia nak bawa perubahan dekat sekolah ni, nak buang tradisi mengarut ni. Jadi dia kena masuk, join dulu, baru dia boleh ubah. So berjaya ke tak misi dia? Yang tu kita kena tonton sampai habis dulu. Aku dah tengok ketiga-tiga episod, dan setiap satu episod aku tonton dalam pukul 12, pukul 1 pagi tau. Waktu dia keluar kat Astro On Demand tu, aku dah terpacak dah. Aku tak tidur, aku tonton terus episod baru tu. Tu menunjukkan betapa excitednya aku untuk setiap kali episod ni keluar, aku nak tonton yang baru. Aku tak sabar, aku tak mau tunggu, aku tak mau tangguh, aku nak tonton terus. Dan aku nak bagi tahu yang terima kasih banyak-banyak kepada Anwari dan juga the whole team, siapa-siapa saja yang everyone yang involved, yang merealisasikan tentang antologi projek ni. I mean like kalau setiap musim dia bawakan kualiti yang macam ni, aku tak kisah nak tonton tiap musim, dan aku tak kisah benda tu prolong sampai 10 musim ke apa, as long as kualiti macam ni. Dari segi penceritaan, dari segi lakonan, dari segi editing, semua tu dikekalkan. Macam yang kali ni drama High Council ni, daripada episod 1 sampai 3 penceritaan dia menarik. Lakonan, walaupun aku tak pernah tonton watak Fakri dan watak Kaha sebelum ni berlakon, tapi aku berpuas hati dengan lakonan dia. Nadir Nasar aku dah pernah tonton dalam projek Anchor SPM. Jadi aku rasa untuk kali ni High Council, aku rasa dia dah menjadi matang dari segi lakonan. Dan untuk Kaha dan Fakri, aku impress. Lakonan pemula dia bagi aku, untuk yang baru first time tonton dia ni, aku rasa aku impress dengan lakonan dia dan aku berpuas hati. Dari segi sinematografi cun, dari segi editing cun mak. So episod 1 sampai 3 ni boleh kata semua benda cun. Hang takkan rasa tak puas hati kalau hang tonton drama ni. Bagi aku lah, everything aku rasa sangat on point. Macam episod 1 lah, macam mana dia fokus on watak Fakri tu pada mulanya, sambil dia bagi 2-3 benda untuk kita berteka-teki, tapi still dia fokus kat watak Fakri yang panah baran, yang ada bingit dekat telinga dia bila satu benda terjadi, dan dia nak kena lepas geram dengan tumbuk dinding. So semua tu dari segi sinematografi, editing, lakonan, semua tu top notch. Aku suka gila. Aku sangat suka tengok Fakri waktu episod pertama, dan aku sangat suka how dia establish the whole thing untuk episod 1 tu. Dia masuk pula episod
episod 2. Episod 2 dia bagi kita dari segi sekolah pula, macam mana dia buat pembelajaran dalam kelas, layering, shadowing tentang realiti berlaku dekat asrama. So pertengkaran ataupun perdebatan antara dua lecturer, tajuk yang dibawakan tu serta editing, blend ke semua tu buatkan kita ni sebagai penonton ni rasa macam kita ada dalam kelas tu. Kita pun tengah tengok perdebatan tu dengan khusyuk, kita pun tengah berfikir apa yang mereka katakan ni macam logik ke tak logik ke, semua tu memang nice, sangat-sangat nice. Aku sangat suka episod 2 punya scene. My favorite one adalah waktu kelas tu. Dan masuk je episod 3. Time ni sebenarnya memang patutlah dia bagi pendedahan kepada ataupun pencerahan kepada teka-teki yang dia letakkan pada episod 1 tu, iaitu tentang keretakan hubungan Fakri dan Naim. Sebab teka-teki ni dalam siri ni hang tak boleh biar prolong lama sangat, hang tak boleh biar semua tu biar orang berteka-teki sampai ke sudah tiba-tiba hang reveal kat hujung-hujung tu apa yang mengarut sangat ni kan. So benda ni take time dan benda ni kena dedah one by one, barulah penonton boleh relate sikit dari segi emotion. Sebagai contohnya waktu tonton tu, so that apa sahaja scene yang akan datang, the emotion, the impact you have on the audience lebih bermakna sebab hang dah bagi pada awal tu. Cuma untuk episod 3 ni aku sangat-sangat geram dengan lembaga penapisan filem. I think lembaga penapis filem LPF, you guys did a very terrible job on this one. I mean, aku rasa macam kita hidup di zaman 1990 something yang masih perlu cut scene merokok. Nak habaq kata budak sekolah tak merokok. Guys, please LPF, come on lah. Scene Dayan Trisha merokok hangkat besar kan. I mean, you boleh tampai je disclaimer dekat situ, merokok membahayakan kesihatan. Dekat luar drama ke filem ke, orang duk tampai benda tu je sebab benda tu memang ada. Dan kenapa kita nak alter? Pasal apa hang sibuk nak alter reality, nak alter fiction punya benda dalam filem dan siri instead of benda yang terjadi dekat reality? Biarlah benda tu ditapihkan dekat reality, dibendung dalam reality. Dalam filem, dalam drama ni, of course lah ia berdasarkan reality, tapi biarlah as it is. Tak boleh nak berada dekat takut lama sangat. Apa saja keputusan yang hang buat tu tak membantu pun sebenarnya projek High Council ni. Contoh dia waktu scene pertengkaran Naim dan Fakri tu, ada kita tengah nak layan panah-baran Fakri tu, ada emotion yang lepa dua pemeran tengah buat, tuk potong daripada shot ni terus tiba-tiba auto cut ke shot yang lain. Jadi dia disturb the flow, disturb the moment. Penonton yang nak feel benda tu, pelakon, of course lah pelakon dah feel kau dekat set, tapi aku rasa pelakon mesti lepa akan tak puas hati punya. Mesti dia macam, weh, aku dah give it all kot untuk scene ni. Tengok hang potong macam tu hang spoil the moment untuk penonton feel satu scene yang very impactful, yang memberi impact kepada penceritaan. Agak mengarut lah dekat situ. LPF, bangunlah dari tidur, bangun please lah. Tengok lembaga sensor Indonesia ke lembaga filem yang lain hingga badan-badan penapis filem yang dekat luar sana tu, tengok nilai macam mana mereka buat kerja, macam mana pada masa yang sama mereka hanya klasifikasikan saja drama dan filem ni. The rest mereka buat kerja ni sambil mereka war-warkan tentang filem ni. Mereka beritahu kata apa saja yang benda negatif jangan buat, kenapa tak boleh buat. Educate penonton. Semua benda hang nak tapis tapi tak educate langsung. Sampai bila nak berkembang? Susah lah macam ni. Kita jadi please lah ada berapa episod lagi? 7 episod lagi. Aku tak tahulah berapa banyak pula benda kena cut ni. Dari segi ada scene mungkin lepas ni lagi ganah ke macam mana kan, kita tak tahu. Kalau benda tu cut, aku rasa macam spoil sangat-sangat lah. Apa-apa pun thank you everyone yang menjayakan projek High Council ni. Aku sangat-sangat happy tonton siri ni. Dan aku rasa one more tentang piracy. Finas, come on. Isu piracy ni, cerita rompak ni masih lagi berluasa. Projek High Council baru tayang je, terus dah masuk TikTok, terus dah masuk Telegram, terus dah masuk Facebook punya link. I mean, apa yang hamba buat? Bila hamba nak bendung benda ni? Dulu ada lah Maidham cuba tubuhkan jawatankuasa. Lepas tu jawatankuasa tu pun dah tak tahu pergi mana, apa saja gerak kerja dia pun kita tak tahu. Dah 2023 kita tak tahu lagi hala tuju Finas nak fokus ke arah mana dan sebagaimana. You guys should bagi tahu ke arah tu. Dan paling penting ni adalah cerita rompak. Jenuh macam ni. I mean, tak payah cakap Astro lah. Mana-mana view ke streaming platform yang lain ke, even filem pun lepas ni susah nak dapat modal. Kalau asyik-asyik sikit-sikit orang pergi tonton cerita rompak, orang pergi tonton cerita rompak, sikit-sikit orang pergi tonton benda free. Buatlah, try cari inisiatif, try jadi jalan penyelesaian supaya cerita rompak ni dapat dihapuskan, bukan cara menyeluruh tapi gradually, buat sedikit demi sedikit stage. At least adalah effort daripada hampa ni. Daripada lah ni diam tu kosong tak ada apa, mengarut.
So kalau hampa tak tonton lagi projek High Council, hampa boleh pergi tonton lah ni streaming dekat Astrogo dan ada tayang dekat TV kot, tak salah aku. Jadi pilih tonton, worth to watch, sangat-sangat worth to watch, especially kalau hang pelajar asrama. Alright, so kalau hampa yang dah tonton, apa pandangan hampa tentang 3 episod pertama ni? Adakah hampa berpuas hati ke macam mana? Drop down your comment, share your thoughts. Kita jumpa lagi next video. Thank you for watching. Bye bye. Tapi atas sebab apa yang berlaku di waktu malam dan ledok,